आगे ताक लियो। Move! Ready? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Filem Conquer Datu mengangkat kisah pencerobohan bersenjata di Lahad Datu, Sabah yang pernah mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Filem ini memaparkan bagaimana suasana kampung yang aman bertukar menjadi tegang apabila kumpulan penceroboh bersenjata memasuki kawasan kampung tanpa kebenaran. Melalui babak tembak-menembak dan pertempuran, filem ini menggambarkan ancaman serius terhadap keselamatan orang awam serta cabaran besar yang dihadapi oleh pasukan keselamatan. Turut ditonjolkan ialah faktor-faktor yang menyumbang kepada kejadian tersebut. Antaranya serangan mengejut, kedudukan kampung yang terbuka dan mudah dimasuki, serta kekurangan maklumat perisikan pada peringkat awal. Laporan ini akan meneliti isu utama yang dipaparkan dalam filem Conquer Datu, kesan pencerobohan terhadap anggota keselamatan dan penduduk, cadangan menambahbaikan serta usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan B-Authority selepas insiden tersebut. Oleh itu, kita beralih kepada Nur Syariah untuk mendedakan isu yang timbul akibat pencerobohan tersebut. Terima kasih, Nurwan Syairah. Saya akan membentangkan satu isu utama yang ditonjolkan dalam filem Conquer Datu, yaitu pencerobohan kumpulan bersenjata yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat awam. Dalam filem ini, isu pencerobohan bersenjata menjadi fokus utama kerana ia memberi kesan yang sangat besar kepada keselamatan penduduk dan kedaulatan negara. Kehadiran kumpulan penceroboh bersenjata di sebuah kampung telah mencetuskan suasana panik dan ketakutan dalam kalangan penduduk. Mereka memasuki kawasan tersebut tanpa kebenaran dan bertindak agresif sehingga mengancam nyawa orang awam yang tidak bersalah. Beberapa babak tembak-menembak telah dipaparkan menunjukkan betapa serius dan berbahayanya situasi tersebut. Penduduk kampung terpaksa bersembunyi, melarikan diri dan hidup dalam ketakutan kerana keselamatan mereka tidak lagi terjamin. Keadaan ini jelas menggambarkan bahawa pencerobohan bersenjata bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah mengganggu ketenteraman awam dan kehidupan harian masyarakat. Selain itu, pencerobohan ini juga mencabar kedaulatan negara. Filem ini menunjukkan bagaimana tindakan kumpulan bersenjata luar boleh menggugat keselamatan negara jika tidak ditangani dengan tegas dan berkesan. Ia memberi gambaran bahawa ancaman keselamatan bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan kerana ia melibatkan nyawa, keamanan dan kestabilan negara. Oleh itu, filem Conquer Datu berjaya menonjolkan isu pencerobohan bersenjata sebagai satu ancaman serius terhadap keselamatan negara dan masyarakat awam. Terima kasih Nur Syariah. Dalam segmen ini terdapat faktor utama yang menyumbang kepada ketegangan dan kekacauan seperti yang digambarkan dalam filem Conquer Datu. Faktor utama ialah serangan mengejutkan oleh kumpulan penceroboh. Filem ini memaparkan bagaimana kumpulan penceroboh hadir secara tiba-tiba tanpa sebarang makluman awal. Keadaan ini menyebabkan pihak keselamatan tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat persediaan dari segi taktikal maupun strategi pertahanan. Serangan secara mengejut ini memberi kelebihan awal kepada penceroboh, sekaligus mencetuskan suasana panik, ketegangan dan keadaan yang sukar dikawal sejak awal insiden. Faktor kedua ialah kedudukan kampung yang terbuka dan mudah dimasuki. Dalam beberapa babak penting, kampung yang menjadi sasaran digambarkan terletak berhampiran kawasan pesisir serta laluan air. Keadaan geografi ini memudahkan penceroboh menyusup masuk menggunakan bot tanpa disedari oleh penduduk tempatan ataupun pihak berkuasa. Tambahan pula, kaum
kampung yang luas serta tidak berpagar membolehkan penceroboh masuk dari berbagai arah, sekaligus menyukarkan kawalan keselamatan dan pemantauan kawasan secara menyeluruh. Faktor ketiga ialah maklumat persikan yang tidak lengkap, seperti yang digambarkan dalam filem. Pihak keselamatan pada peringkat awal tidak memiliki maklumat yang tepat mengenai jumlah sebenar penceroboh, jenis senjata yang dibawa, serta tujuan utama mereka hadir. Kekurangan maklumat ini menyukarkan perancangan awal yang strategik dan berkesan. Akibatnya, pihak keselamatan terpaksa bertindak secara spontan dan menyesuaikan strategi dari masa ke semasa apabila keadaan semakin kritikal. Seterusnya, kita beralih kepada Roizal untuk mendedahkan kesan yang terjadi akibat pencerobohan yang telah berlaku di Lahad Datu Sabah. Terima kasih Akasha. Dalam filem Kongke Lahad Datu ini, ianya memaparkan 3 kesan yang amat serius akibat pencerobohan bersenjata yang berlaku, khususnya terhadap anggota keselamatan dan penduduk setempat. Kesan yang pertama yang paling ketara ialah kehilangan nyawa serta kecederaan dalam kalangan anggota keselamatan. Film ini menggambarkan bagaimana pasukan keselamatan terpaksa berdepan dengan penceroboh bersenjata dalam situasi yang amat berbahaya. Pertempuran jarak dekat dan tembak-menembak telah meningkatkan risiko kecederaan serta kematian. Keadaan ini menjelaskan pengorbanan besar anggota keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara, sekaligus menyadarkan masyarakat bahawa keamanan yang dinikmati hari ini datang dengan harga yang sangat mahal. Kesan yang kedua ialah melibatkan trauma dan ketakutan dalam kalangan penduduk kampung. Filem ini memaparkan penduduk yang berada dalam keadaan panik dan ketakutan apabila serangan berlaku. Bunyi tembakan serta kehadiran penceroboh bersenjata menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri dan bersembunyi. Situasi ini meninggalkan kesan trauma yang mendalam, terutamanya kepada kanak-kanak warga emas, serta menjejaskan emosi dan kehidupan harian masyarakat setempat, walaupun keadaan telah kembali terkawal. Kesan yang terakhir ialah kerosakan harta benda dan infrastruktur kampung, rumah penduduk, bangunan dan kawasan sekitar digambarkan rosak akibat tembak-menembak dan letupan. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal dan harta benda, malah ianya menambahkan beban hidup mereka. Proses pemulihan memerlukan masa yang amat panjang serta bantuan berterusan daripada pihak berkuasa dan kerajaan. Okey, baik, sekarang saya akan memberikan ruang kepada Adiba Fatini untuk membahaskan tentang cadangan yang dia perolehi. Terima kasih Roizal. Seterusnya, beberapa cadangan penting yang boleh diambil bagi memperkukuh keselamatan negara dan melindungi kesejahteraan rakyat. Cadangan pertama ialah memperketat kawalan keselamatan di kawasan sempadan, khususnya di kawasan pesisiran pantai dan juga lautan. Filem ini menunjukkan bagaimana penceroboh dapat memasuki kawasan kampung tanpa dikesan pada peringkat awal. Oleh itu, rondaan keselamatan perlu dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pemantauan moden serta penambahan pos kawalan bagi mengesan sebarang pergerakan mencurigakan yang lebih awal. Cadangan kedua ialah menyediakan latihan kecemasan kepada penduduk setempat. Dalam filem ini, penduduk digambarkan panik dan tidak tahu tindakan yang perlu diambil ketika serangan berlaku. Justru, latihan seperti simulasi, cara berlindung dan juga saluran komunikasi kecemasan perlu dilaksanakan agar penduduk dapat bertindak dengan lebih teratur serta mengurangkan panik dalam situasi kritikal. Cadangan ketiga ialah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara agensi keselamatan. Kekeliruan pada peringkat awal operasi menunjukkan keperluan kepada sistem komunikasi yang lebih jelas dan tersusun. Kerjasama erat antara polis, tentera dan juga pasukan keselamatan lain akan membolehkan tindakan diambil dengan lebih pantas dan juga berkesan. Seterusnya, kita beralih kepada Nurizat untuk mendedahkan usaha-usaha yang telah didedahkan oleh pihak kerajaan dan juga NGO.
Terima kasih Adibah. Seterusnya, saya akan membentangkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak berautoriti, kerajaan dan NGO selepas berlakunya insiden pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2013 serta kepentingan usaha ini kepada masyarakat setempat. Pertama sekali, penubuhan Eastern Sabah Security Command atau dikenali sebagai ESCOM dan penyisiran Eastern Sabah Security Zone merupakan langkah yang paling penting selepas insiden tersebut. S-Zone meliputi beberapa daerah di timur Sabah termasuk Lahad Datu. Objektif utama penubuhan ini adalah untuk memperketatkan kawalan seperti sepadan laut dan darat, memantau perairan serta mewujudkan kerjasama bersepadu antara tentera, polis dan agensi maritim bagi menghalang pencerobohan atau serangan dari luar. Langkah ini secara langsung memperkukuh keselamatan dan kedaulatan negara. Selain itu, operasi keselamatan bersepadu dan rondaan berterusan telah dipertingkatkan. Pihak PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah menambah aset keselamatan seperti kapal peronda, kenderaan khas dan pos kawalan. Kehadiran pasukan keselamatan di kawalan pantai dan perairan sekitar Lahad Datu juga diperkukuh. Menurut laporan, usaha ini berjaya mengurangkan kes penculikan dan insiden keselamatan, sekaligus membina semula keyakinan penduduk dan juga pelancong. Seterusnya, kerajaan turut memberi tumpuan kepada pemulih ekonomi, pelancongan dan pembangunan komuniti setempat. Selepas krisis, pelbagai usaha telah dijalankan untuk membangunkan semula infrastruktur keselamatan, menarik pelaburan serta memulihkan sektor pelancongan dan industri. Kini, Lahad Datu telah menunjukkan kebangkitan ekonomi dengan aktiviti perniagaan dan pelancongan kembali aktif. Di samping itu, program ini sosial dan kemasyarakatan turut dilaksanakan bagi memulihkan kehidupan penduduk serta memperkukuh rasa selamat dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, usaha-usaha ini amat penting kerana ia menenangi isu utama yang ditonjolkan dalam filem dan kisah sebenar, iaitu ancaman keselamatan dan trauma penduduk. Rondaan keselamatan memberi rasa aman, manakala pemulihan ekonomi membantu mengurangkan kesan sosial dan ekonomi akibat insiden tersebut. Secara keseluruhannya, langkah-langkah ini memastikan Lahad Datu terus berkembang dan tidak lagi dilabel sebagai daerah konflik. Terima kasih Nurizat. Sebagai kesimpulan, filem Conquer Lahad Datu memperlihatkan kesan besar pencerobohan bersenjata terhadap keselamatan negara. Kehilangan nyawa dan kecederaan anggota keselamatan, trauma dalam kalangan penduduk serta kerosakan harta benda membuktikan bahawa ancaman keselamatan memberi impak yang luas kepada negara dan masyarakat. Usaha berterusan kerajaan melalui penubuhan ESCOM dan EXZON, peningkatan rondaan keselamatan serta pemulihan ekonomi dan komuniti setempat menunjukkan komitmen untuk memastikan keamanan di wilayah timur Sabah terus terpelihara. Filem ini wajar dijadikan pengajaran kepada semua pihak tentang pentingnya kesiapsiagaan, kerjasama antara agensi keselamatan dan kesedaran masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sekian, terima kasih.